Hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, maka dapat kita bersama-sama berkumpul hari ini bagi menyaksikan majlis menandatangani MOU antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada di atas nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, kami memohon kepadamu agar apa yang kami lakukan ini berada di bawah naungan-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang saya sendiri saya tak tahu mengapa saya cukup gembira bila ada saja MOU. Setakat ini kita dah pun mengadakan MOU dengan FRIM, dengan IKRAM, dan kami sedang berunding untuk dengan CIDB. Kita juga sedang telah pun mengadakan kerjasama dengan MPC, dan pada hari ini dengan MARDI. Saya cukup ceria lah kalau ada kerjasama-kerjasama seperti ini, sebab pada saya kerjasama dan collaboration ini adalah satu perkara yang mendatangkan kesan yang baik. Kerana apabila kita mengadakan MOU dengan pihak IKRAM, kita dapati pengurusan berkaitan dengan pembangunan seluk kita semakin hari semakin bertambah baik. Dan we managed to prepare our guideline mengenai pembangunan seluk, dan sekarang menjadi satu amalan yang cukup efektif for Kuala Lumpur in dealing with the requirement of slope development for Kuala Lumpur. Kemudian kita membuat MOU juga dengan pihak FRIM, hoping that we can do something to enhance our level of planting dan juga tekniknya. Dan nampaknya sekarang semakin hari semakin kehadapan kita, dan sebagai bukti kita akan terus bekerjasama dengan FRIM bagi menghidupkan taman rimba kita di Kerinci. Ini adalah satu petanda baik bahawa we can work together to make sure that this sharing of expertise di kalangan agensi-agensi yang pakar membantu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Because to me, as far as we are concerned, that city of Kuala Lumpur is not belong to Datuk Bandar, not belong to Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, but belong to us. How we want to make sure that this city really very good city, sustainable, dan juga a must visit city in this region or in the world. So that's why we have to really exploit this kind of expertise from other brother department to really make it sebagai satu yang very important for Kuala Lumpur. So we have to do to ensure that the quality of building dan juga sebagainya itu terurus dengan baik. Maka the most reliable agency ialah CIDB. So we are in the process of doing for Kuala Lumpur, having this kind of memorandum of understanding between DBCAM and CIDB. Today, very fortunate, we have a good friend from MARDI. We have invited them to our Taman Dusun Bandar. They are really very interested untuk join kita. I'm very open to this kind of collaboration Datuk. So kita berharap untuk ini kita nak pastikan Taman Dusun Bandar kita atau apa yang boleh kita buat di Kuala Lumpur ini akan membuahkan hasil yang baik. Kami baru saja balik pada Jakarta, dan in fact I've been directed by my minister to visit one Taman Dusun di Bogor. Really fantastic, good kind of arrangement, really very active, and people can enjoy a lot of fruits trees ditanam, dan people can masuk ke dalam tu, dan pada satu ketika boleh membeli ataupun memetik. Jadi that is our imagination of imaginary kind of effort from us to develop 16 ekar Taman Dusun Bandar ini, supaya orang kota dapat tahu, dan pada masa yang sama we can open to tourist. Jadi pada masa lepas pihak MARDI ada bersama-sama kita,
Engku datang jumpa kita, dan kita tengok budak-budak tu cukup enjoy. Budak-budak yang sekolah yang kita jemput, dia dapat pegang buah rambutan tu, dia berbulu-bulu tu, dia sonok lah. Dia tahu-tahu kita kata, okey, patahkan untuk makan. Habis semua, sekali dadu saya habis. Jadi inilah yang kita hendakkan kalau boleh kita dapat promotekan ini kepada, bukan saja kepada budak tempatan tapi luar negara. Jadi kami memerlukan khidmat kepakaran. Kami memerlukan elemen of research kepada taman-taman seperti ini. Untuk makluman Datuk Doktor, kita mempunyai lebih kurang 14 big size ataupun size taman yang kita boleh promote untuk dijadikan tapak-tapak ataupun kawasan-kawasan yang boleh ditanam. Sekarang kita dah pun mula dengan taman air panas. Kita ada satu plot untuk taman dusun, dan kita akan kembangkan lagi untuk membolehkan kita menjadikan Kuala Lumpur sebagai a mass visit city untuk pokok-pokok tropika dan buah-buahan dan sebagainya. Jadi saya amat berterima kasih kepada Datuk Doktor kerana telah pun menunjukkan satu intention yang baik, noble kind of intention ni, dan kami sambut sebagai brother dengan brother dari segi kerjasama sebagainya. Of course kita orang lihat di BKN ni ada duit, banyak duit. Tapi banyak duit kalau tak ada kebakaran, duit habis. Tapi kalau duit ada, kebakaran dibuat, kita akan dapat result yang baik. Macam sebab tu kita tengok macam Dubai pun dia duit banyak, tapi dia digunakan kebakaran, perunding dan sebagainya, mereka telah dapat bangunkan. Jadi itu kalau kita nakkan Kuala Lumpur menjadi sebuah bandar yang berjaya, we have to share this expertise dan juga teknologi dan kebolehan-kebolehan yang ada pada jawatan-jawatan tertentu. Dan for this case Madi, maka atas sebab itulah saya cukup teruja dan gembira bila nak diadakan memorandum understanding. Saya target usaha bila nak buat, sebab pada saya I'm really open, my heart for the sake of Kuala Lumpur, we have to work together collaboratively, dan kita harap kita akan menjadikan ini sebagai satu legacy kepada pembangunan Kuala Lumpur, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi alam sekitar. Berkonsepkan dusun dalam bandar, taman ini menawarkan bukan sahaja kemudahan untuk beradah dan kegiatan hijau, malahan juga pendidikan kepada pelbagai koleksi pokok buah-buahan, khususnya pelbagai kepada generasi baru. Sebenarnya menjadi matlamat pembangunan taman ini untuk menjadikan ia sebagai showcase kepada pelbagai koleksi pokok-pokok buah-buahan, terutama buah-buahan tropika yang memandangkan rata-rata orang bandar tidak mengetahui pokok-pokok buah-buahan tropika ini, termasuk juga pokok nadir. Umpamanya kalau masa saya kecil dulu, saya cukup passionate tentang pokok muyu. Pokok muyu, tak ada sini, tak ada pokok muyu pun orang tak tahu, kampung orang tak tahu pokok muyu. Pokok yang buah masam-masam, kalau orang mengandung, dia suka makan. Dia macam hitam tu. Ataupun buah kheyang dot. Buah kheyang besar ni, yang sekarang ni pokok dia sepemeluk, 2 pemeluk. Belakang rumah saya tu, orang jiran saya dah tebang terus, langsung tak ada. Ada satu pokok lagi dalam kampung saya, mana masuk tu, saya kata bagi tahu kat dia orang jangan tebang. Ini adalah satu pokok yang cukup budak-budak tak tahu. Buah gemia ataupun buah kundang, ini banyak yang tak tahu. Dan sekarang ni kita jumpa buah kundang tu kami from Thailand, yang besar ni, dia panggil buah star. Ini pun boleh kita introducekan. Dan bila kita melawat di taman di Bogor tu, saya tak pasti apa nama taman dia. Taman tu dia acreage cukup luas, dengan taman boleh bermain di dalam tu, dan inilah yang kita nak bangunkan di Taman Jalan Belemi ini. Dan insyaAllah dengan pertolongan dan kepakaran daripada pihak Datuk Doktor, saya akan gunakan sebagai satu kebaikan kepada kita bersama. Di kesempatan ini, DBKM memandang pertanian bukan hanya di dusun semata-mata, malah lanskap di kawasan bandar juga boleh dinaik tarafkan melalui pelbagai kepakaran yang ada di Mardi. Saya ada melawat di Seville ataupun Sevilla. Di dalam kawasan bandar ditanam pokok limau, ada lemon, yang untuk buat
memat apa dipanggil untuk cicah dengan roti. Memat. Yes. Bila kita tengok sepanjang jalan tu, pokok itu saja. Dan berbau, pokok ni bila dia waktu-waktu berbunga berbau. Dari Seville tu jalan-jalan utama semua dia tahu. Nampak bergantung-gantung kuning dan sebagainya. Kalau di Bandung dia tak ada pokok cempedak atau pokok nangka di sepanjang jalan-jalan utama. Ini yang boleh kita tengok balik, tapi kalau di sini belum pokok tu bermasak pun dah habis lah. Dia habis buah nangka ni untuk buat apa sayur apa ni, buat kari yang masak asam pedas kita macam orang Negeri Sembilan. Jadi macam mana pun biarlah. Pada saya biarlah. Sebab itu dalam kaedah agama pun kalau burung makan, monyet makan, biarlah. Sebab itu adalah sebahagian daripada putaran alam. Begitu juga dengan inilah. Jadi jangan ambil pula dan kau tebang pokok tu, tapi dia nak makan. Takkan mana nak makan. Sekarang ni buah rambutan pun tak berapa nak orang makan dah. Terlampau orang Kedah tu terlampau jenuh. Di sebelah sana ayah saya setiap tahun pajak RM30, RM40 satu pokok tu, makan tak larat habis, sedekah lagi. Jadi ingat kita jangan kedekut sangat. Bila kedekut tu jadi itulah jadi problem kita tu. Kita tengok orang nak naik sebagainya. Tapi alhamdulillah doktor, saya tengok di taman Dusun Bandar buah cempedak tu makin bergantung-gantung. Cuma kita nak uruskan supaya lebih baik dan boleh dilawati oleh pelancong-pelancong kita. Maka terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya harap Allah akan memberikan keberkatan kepada kita untuk menjadikan taman dusun dan mana-mana taman nanti yang kita nak membuat kepada pasal buah-buahan mendapat nasihat kepakaran daripada Mardi yang mempunyai keupayaan dan memberikan nasihat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur kita kehadirat ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk menandatangani memorandum persamaan di BKL dan Mardi. Dan saya fahamkan sebenarnya banyak perbincangan telah diadakan sebelum ini, Datuk Seri, dan antara pihak pengarah dari kedua pihak, dan antaranya ialah sampai di Datuk Seri mention tadi lah mengenai Taman Dusun Bandar tadi. Dan sebagai makluman Datuk Seri, Datuk dan tuan-tuan puan semua, memang menjadi fungsi kita di Mardi untuk menghasilkan teknologi, terutamanya teknologi yang berkaitan dengan agromakanan. Tetapi ini tidak menghalang kita daripada menghasilkan teknologi yang berkaitan dengan perkara yang bukan makanan, terutamanya floriculture dan landscape. Dan kita memang mempunyai satu program yang besar dalam floriculture dan juga landscape ni. Malahan ramai daripada kita juga mempunyai expertise dalam landscape architecture actually di Mardi. Dan saya juga seperti Datuk Seri sangat gembira pada hari ini kerana melihat ada satunya kerjasama yang baik antara Mardi dan juga Bandaraya. Dan ini merupakan satu yang pada hemat saya yang non-konvensional. Biasanya kita membuat kerjasama dengan mereka-mereka yang menghasilkan makanan atau tanaman makanan. Tetapi oleh kerana adanya keperluan untuk kita, untuk negara, untuk bergerak lebih jauh daripada itu, terutamanya Datuk Seri, Datuk dan Puan, bila kita lihat bahawa kemiskinan bandar akan meningkat di masa hadapan, tidak kita akan lihat bahawa kenaikan dari segi kos sara hidup dan sebagainya akan berlaku. Dan inilah salah satu cara bagaimana kita boleh bekerjasama dalam menggunakan kepakaran yang ada. Dan saya lihat di sini juga Datuk Seri, Datuk dan ahli-ahli semua, bahawa kita walaupun kita menghasilkan banyak teknologi, tetapi kalau kita tidak dapat meluahkan pengalaman dan juga ilmu dan juga teknologi yang kita hasilkan kepada kumpulan sasaran, maknanya kita tidak cukup jaya. Dan salah satu dari perkara yang kita lihat hari ini ialah di BKL, di mana kita melihat banyak teknologi yang telah kita hasilkan boleh kita gunakan dengan sepenuhnya di Dewan Bandaraya. Antara perkara-perkara yang telah kita hasilkan terutamanya ialah bukan saja Taman Dusun. Dari aspek Taman Dusun ni kita sebenarnya telah juga melangkah di mana kita sebenarnya membangunkan Taman Buah-buah Nadir. Kalau kita boleh bina satu Taman Nadir di Tasik Kenyir, saudara-saudari dan Datuk boleh lihat, kita ada 2 pulau di Tasik Kenyir yang kita bangunkan Taman Buah Nadir. Di situlah sebenarnya jempazam kita untuk negara. Kita ada satu jempazam di Sedang dan kita telah duplicate di Tasik Kenyir.
Dan satu lagi perkara yang penting pada khidmat saya ialah community practice. Kalau kita saja yang buat, mungkin tidak jadi. Saya ingat community practice, the community must play a role also. Kalau kita boleh pastikan bahawa ada elemen community practice ni, mungkin kita akan lebih berjaya. Kalau tidak, kita saja Datuk Seri yang bergeria nak menanam pokok dan memastikan pokok tu berbuah dan sebagainya, tetapi ramai rata-rata orang tidak contribute. So mungkin community practice menjadi salah satu daripada perkara yang mungkin kita tekankan di sini. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa sebagai salah satu daripada usaha kita untuk memastikan bahawa pengalaman dan ilmu kita sebarkan, di Madi kita telah bangunkan dua taman. Satu taman agroteknologi di Langkawi, di mana kita mempamerkan semua buah-buahan tropika, pokok-pokok buah-buahan tropika. Tetapi dia bukanlah satu dusun yang biasa, di mana di situ kita menunjukkan teknologi dan sebagainya. Dan saya jumpa juga lah Datuk Seri, Datuk dan juga pegawai untuk melawat Taman Agroteknologi Langkawi. Dan satu lagi ialah di Cameron Highland, di mana kita mempamerkan teknologi dan juga perkara berkaitan dengan subtropical flowers dan fruits. Ini juga boleh menjadi satu wadah lah. Dan sekarang ni kita sedang bangunkan Taman Agroteknologi di Cerating dan satu durian tourism di Kota Kangsar, di mana kita mempamerkan durian sebagai tourism. So inilah beberapa perkara yang saya lihat boleh kita gunakan dalam konteks kita membangunkan Taman Dusun Bandaraya tersebut, ya. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada Datuk Seri dan juga DBKL kerana turut sama menjadi penganjur dalam seminar kebangsaan Horticulture Bandar ataupun National Urban Horticulture Conference 2014 yang diadakan pada 15 hingga 17 April 2014 di Johor Bahru, di depan. Ini yang DBKL telah menjadi penganjur bersama, dan banyak-banyak paper akan dibentangkan di situ, dan juga kita akan diberi peluang untuk melawat Singapura, garden di Singapura. Dan juga akhir sekali saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, Datuk Bandar, dan juga Datuk Amin dan juga ahli-ahli daripada BBKL yang sudi untuk bekerjasama dengan Madi dan juga menandatangani MOU pada tengah hari ini. Terima kasih. Pertama tadi saya katakan skopnya lah untuk membangunkan dusun bandar. Alhamdulillah masa kehangatan isu ini berkaitan dengan taman dusun yang keluar dalam surat khabar oleh milenial dan sebagainya, saya ingat kita nampak kita perlu meneliti. Bagi saya, ditimbulkan oleh milenial tak masalah pada saya. Maknanya milenial very concern, buat public concern. So kami menerima ini sebagai satu challenge, dan bila kita buat lawatan, kita kukuhkan balik dari segi emphasis kita kepada itu, dan alhamdulillah pihak Datuk Dr. Sharif telah menghantar aku bersama-sama dengan kita supaya kita bincangkan apa kita boleh buat. Jadi pihak Madi kata mereka boleh membantu kita untuk bagaimana untuk memastikan taman dusun ini dapat dikukuhkan ataupun direalisasikan. Yang keduanya ialah pertanian bandar. Kami sebagai selalu saya tekankan bahawa pada tahun 2012 kita menanam 34,000 pokok, pada 2013 37,000 pokok. Pada tahun ini kita akan increasekan lagi lebih daripada 30,000 pokok. Jadi pokok-pokok ni boleh jadi pokok-pokok hutan, dan boleh juga ditengok balik kesesuaian pokok-pokok yang bersifat buah-buahan tadi itu boleh dimasukkan dalam kawasan bandar. Saya ada melawat satu bandar di China, tu Xiamen. Saya tengok pokok-pokok belam dia ditanam dalam kawasan bandar. Tapi pokok belam tu dia tak tahu dia kasih ke apa, dia cerencakkan pokok tu daun saja ada. Pokok dia saya tak pasti buah ada tidak. Pokok kelapa pun dalam kawasan bandar.
Jadi mereka lebih advance ke hadapan kerana mereka mempunyai research yang bakal baik. So for this case, saya nampak kita boleh gunakan kebakaran mati lah untuk pertanian bandar ataupun usul bandar. Dan kalau tuan-tuan biasa pergi ke Bandung, di tengah-tengah bandar saya tadi memang ada tanam pokok cempedak, pokok nangka yang tidak ada masalah. Inilah antara bandar-bandar yang kita boleh gunakan. Dan di Kuala Lumpur saya nak jelaskan, kita menerima banyak cadangan untuk vertical garden. Saya jadi sangsi, saya tak berapa yakin dengan vertical garden ni ataupun rooftop garden sebenarnya. Sebab biasanya saya akan hubungkan dengan not well maintained. Jadi itu menyebabkan saya rasa takut. Sebab tu bila ada pemaju-pemaju yang propose kepada kita, biasanya saya akan, dan kami di pihak BKL akan mencadangkan supaya why not you jangan buat vertical garden ataupun vertical rooftop apa ni sebagainya. Tapi nampaknya bila saya melawat tadi di satu tempat, cukup cantik, dan inilah yang kita perlukan kebakaran, dan kita perlu ada optimistic kind of feeling bila pemaju-pemaju ataupun pihak ini melaksanakan. Jadi sebagaimana Datuk Doktor kata tadi, spesies-spesies dan juga hasil kajian itu kita akan padukan bersama dengan pihak MARDI untuk membolehkan kita menunjukkan reka bentuk taman dan juga lanskap yang stabil bagi kawasan-kawasan yang terhad dan juga pusat bandar untuk mendapatkan vertical garden whatsoever. Jadi untuk itu kita akan membuat memorandum of understanding selama 3 tahun, dan kita akan membelanja sekitar 500,000 setahun dengan MARDI. Jadi dalam 3 tahun itu MARDI akan memberi khidmat kebakaran dan kita akan sediakan peruntukan. Bumi penyediaan peruntukan tidak ada masalah. Yang pentingnya MARDI boleh menjadikan rakan untuk mendapatkan hasil research, dan kita dari segi pihak Dewan Undian Kuala Lumpur ada kewangan, kita akan bayar kepada kebakaran MARDI. Jadi inilah memorandum understanding, kita mendapat hasil, MARDI mendapat sokongan keuangan. Jadi research itu mungkin bertambah banyak. Inilah yang menjadi gist kepada memorandum understanding between MARDI dan juga BKL dan other agencies yang telah mengadakan MOU dengan pihak Dewan Undian.